Dewan Bali Pulau. Terima kasih Datuk. Yang Amat Menteri, saya menyambut baik rang undang-undang ini. Saya mohon penjelasan Menteri di peringkat dasar. Pertama sekali, adakah rang undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan satu iklim suasana perkapalan, terutama dari aspek perkapalan komersial yang lebih terbuka? Itu soalan saya, mohon penjelasan. Karena Menteri saya melihat di sini, ia telah membuka ruang-ruang baru, terutama sekali di dalam aspek zon eksklusif. Zon dia panggil di sini zon eksklusif ekonomi. Ya, itu satu. Kerana saya menjangkakan perkara itu belum ada, kerana dia minta di tahap ini secara dasarnya. Kedua, Yang Amat Menteri pun maklum bahawa isu perkapalan, isu laut ialah isu keselamatan. It is a security issue. Bermaksud berlabuhnya sebuah kapal di perkapalan negara akan menimbulkan isu. Dari segi keselamatan, dia akan memberi ruang kepada implikasi-implikasi dasar dan keselamatan negara. Sebab itu apabila berlabuhnya kapal seperti kapal Amerika besar baru ini di Port Klang, ada timbul implikasi dasar. Kerana di sini saya bertanya di sini kerana ada ruang-ruang di sini yang memberikan kemasukan kapal-kapal di atas nama kapal saudagar, kapalan saudagar, tetapi di sini diberi kelonggaran sekiranya ianya dikatakan punya urusan berkaitan dengan kerajaan, punya kaitan dengan peperangan, ship of war. Ada kaitan pula dengan di sini dikatakan kegunaan kerajaan oleh mana-mana negeri untuk tujuan-tujuan bukan tujuan komersial, terutama di pasal 361. Soalan saya menurut penjelasan Menteri, adakah ini dibuat disebabkan satu tuntutan untuk mewujudkan satu suasana iklim perkapalan saudagar yang lebih terbuka ataupun yang lebih ketat? Satu. Kedua, Yang Amat Menteri, di peringkat dasar ini saya juga mohon Menteri memberi jumlah kepada Dewan Yang Mulia ini, berapa sebenarnya jumlah kemalangan, kecuaian yang terlibat di dalam industri perkapalan ini di bawah ruang lingkup maritim, yang sehingga memerlukan akta sebegini di ketengah di tahap ini, dan sehingga dimahu satu pindaan yang besar sebenarnya, terutama sekali apabila mahu terus dibawa langsung dengan izin konvensyen antarabangsa seperti yang dikatakan di sini, dengan izin konvensyen antarabangsa bagi pencegahan pencemaran daripada kapal 1973, dan juga di sini juga dimasukkan pendekatan liability yang mana membezakan daripada peruntukan yang sedia ada, iaitu ordinary di Sabah dan Sarawak. Itu dari segi aspek dasar keselamatan. Yang Amat Menteri, saya juga mahu Amat Menteri di peringkat dasar ini menjelaskan kepada kita, adakah rejim perundangan yang ada sekarang hari ini hanya memikirkan keselamatan kapal-kapal dagang yang di sini mungkin skalanya bersifat besar? Kerana saya ingin berkongsi sedikit fakta dengan Amat Menteri, keresahan pelaut, terutama pelaut-pelaut kecil, dengan kemasukan kapal-kapal, terutama kita panggil kapal-kapal haram di atas nama kita panggil pukat, tunda dan sebagainya, dan sehingga mencetuskan isu keselamatan, isu pergaduhan, isu pelbagai kecederaan dan sebagainya. Dan Menteri pun tahu aspek itu sehingga hari ini agak gagal dikawal selia dengan baik ataupun meningkat, kerana keluh kesah, walaupun ini pada peringkat ini rang undang-undang ini hanya memikirkan atau khusus mengenai jangkauan hingga ke Sabah Sarawak, tetapi saya mohon Menteri, sebelum kita ke Sabah Sarawak, adakah pihak maritim dah berjaya kawal selia perairan kita, terutama untuk kepentingan
nelayan-nelayan kecil kita ini. Kerana Mak Menteri, kalau boleh di sekolah ini memberi penjelasan, saya dimaklumkan daripada Teluk Bahang sampai ke nak kawal sampai ke Kuala Muda, bot pun kecil ataupun tak cukup. Yang kedua, saya dipaham, saya ada melakukan dialog dengan pihak maritim. Dikatakan pegawai penguatkuasaan, termasuk pihak kuasaan yang kita panggil special branch SB maritim ni untuk menangkap ini pun tak cukup. Jadi di sini pihak Yang Amat Menteri, saya ingin mohon penjelasan Menteri, adakah isunya isu undang-undang tak cukup undang-undang, ataupun memang dari segi sistem sokongan untuk pegawai nak bertugas untuk melaksanakan kerja itu, memang itu yang sebenarnya isu tak cukup. Kerana di sini seperti yang dikatakan oleh Indra Mahkota, implikasi kewangan tak ada. Maksudnya seperti yang dikatakan di sini, rang undang-undang ini tidak akan melibatkan kerajaan dengan apa-apa pembelanjaan kewangan tambahan. Itu komitmen di sini. Tetapi saya mohon penjelasan Menteri, saya melihat bukan isu undang-undang saja tak cukup. Isu penguatkuasaan, isu sistem sokongan, pegawai tak cukup, kapal tak cukup. Dan apa sekiranya Menteri menjawab kepada saya, dasarnya mewujudkan iklim perkapalan lebih terbuka, maksudnya keluar masuk trafik kapal besok akan lebih bertambah, tetapi kita punya undang-undang yang hebat, tetapi pelaksanaannya masih lagi longgar. Itu mohon Menteri menjawab kemudian. Yang Mak Menteri, di peringkat dasar ini juga saya ingin memohon penjelasan kepada Menteri, kerana apa yang ditunjukkan baru-baru ini, walaupun di ruang yang lain dan mungkin akan berlaku di Malaysia, ialah ketika mana kita ingin membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, kita menggunakan kapal dagang dan sebagainya itu. Adakah perkara-perkara sebegitu yang diandaikan di bawah peruntukan yang saya kata lagi kelonggaran di atas nama kegunaan, bukan tujuan kegunaan komersial, yang di sini juga dikatakan dengan izin, a foreign ship while it is exercising the rights of innocent passage, the right of transit passage through strait used for international navigation. Saya yakin Menteri selaku Menteri yang pengalaman juga di Kementerian Luar, kemasukan kapal-kapal luar dan sebagainya mungkin di atas secara rasmi mungkin dikatakan untuk tujuan perdagangan, tetapi mungkin ada tujuan-tujuan lain, tujuan-tujuan intipan, tujuan sebagaimana saya tidak mahu andaikan. Tetapi yang saya mohon Menteri jelaskan, sejauh mana dari segi fakta kemasukan kapal-kapal dagang ini telah disalahgunakan oleh pedagang-pedagang kapal-kapal luar ini, terutama untuk aktiviti-aktiviti haram. Kerana rekod menunjukkan, terutama walaupun di sini saya tidak berpegang secara konklusif laporan Luger Report yang dikatakan Malaysia ini merupakan human trafficking destination, itu satu tuduhan yang berat. Tapi persoalannya ada yang dikatakan masuk melalui aliran darat, ada yang dikatakan masuk melalui aliran perairan. Dan di sini juga memandangkan Menteri di peringkat ini juga mau Dewan ini meluluskan rang undang-undang ini. Saya juga mohon penjelasan Menteri menjelaskan kepada Dewan ini dari segi keuntungan ekonomi, berapa nilai, walaupun tadi Indra Mahkota mengatakan sekitar triliun jumlahnya, 2 triliun. Jadi saya mau satu jumlah yang rasmi daripada Menteri. Dan lanjutan pada itu Menteri, saya mohon penjelasan di peringkat dasar, di mana keterisan, ruginya tahap mana sekiranya undang-undang ini tidak diperketatkan. Satu. Dan yang kedua, pihak Menteri juga mohon penjelasan peringkat dasarnya ialah sejauh mana kecuaian-kecuaian terutama yang melibatkan pekerja-pekerja warga negara Malaysia yang bekerja di peringkat bunkering, bekerja di peringkat pemunggahan dan sebagainya itu, sehingga di peringkat ini kita mengandaikan, saya ucapkan terima kasih juga kepada Menteri kerana mengandaikan kecuaian-kecuaian di situ ialah ketika suasana ada kematian juga. Ada dalam ini, saya baca, saya tidak mahu detail, mungkin peringkat jawatan kuasa. Adakah banyak kes-kes kematian berlaku di dalam semasa aktiviti-aktiviti perdagangan kapal komersial ini? Okey, kalau ada berapa? Dan mungkin dari segi aspek di sini kerana juga diminta kita pindah mengenai dengan izin dispute resolution avenue, tempat kita menyelesaikan pertikaian dari segi aspek liability dan sebagainya, dimaukan dipindah ke mahkamah-mahkamah yang lebih rendah. Sebelum ini saya rasa mahkamah tinggi. Adakah ianya bersifat disebabkan oleh kes-kes cuai ini bertambah, ataupun hanya disebabkan oleh aspek
penalti yang kita nak tinggikan. Di sini saya lihat ada kesungguhan untuk menaikkan jumlah penalti kepada jumlah yang lebih tinggi. Tetapi barang diingat, Yang Amat Menteri, saya mohon penjelasan juga, adakah penalti ini setimpal dengan yang saya katakan tadi, saiz ataupun keuntungan yang bakal diambil oleh pihak pengusaha. Di dalam saya bersetuju atau menyantuni saran-saran teman-teman daripada Sabah dan Sarawak tadi mengatakan skim fiskalnya itu, skim pencukaiannya itu mestilah lebih mesra kepada pengusaha-pengusaha. Tetapi pada masa yang sama, Menteri perlu jelaskan sejauh mana kemesraan itu tidak dapat diambil kesempatan oleh pihak pengusaha, sehingga kan aspek perundangan, aspek penguasaan boleh diabaikan kerana jumlah penaltinya itu amat rendah. Dapat berjuta-juta, tetapi setakat saya kata di sini setakat 500,000, 500,000, saya rasa mungkin agak kecil. Yang Amat Menteri, saya juga ingin menyatakan di sini bahawa undang-undang ini sejauh mana jabatan menjangkakan ianya akan menyumbang kepada aspek perkapalan. Saya juga ingin menanya penjelasan Menteri kerana di sini di peringkat preamble-nya dikatakan di sini terutama pasal 3 dikatakan akta ini mula berkuat kuasa di negeri-negeri Sabah dan Sarawak pada tarikh yang Menteri boleh selepas berunding dengan pihak berkuasa negeri menetapkan melalui pemberitahuan dalam warga kuarta. Soalannya di sini Menteri, sejauh mana perundingan dengan negeri dalam ini ialah negeri Sabah dan Sarawak telah dibuat? Kerana di sini ia mengandaikan perundingan tersebut akan dibuat kemudian. Yang Amat Menteri, saya rasa Amat Menteri memang arif dalam hal ini. Apabila berbicara mengenai isu undang-undang, iaitu Undang-Undang Semenanjung dan Undang-Undang Sabah dan Sarawak, secara jelas kerangka perundangannya ada sedikit perbezaan, terutama disebabkan aspek-aspek penjajahan dan sebagainya. Tetapi persoalan saya di sini, apabila yang dipohon di Dewan Yang Mulia ini untuk, ada perkataan di sini digunakannya untuk dengan izin, supaya menstandarkan undang-undang berhubung dengan nakhoda dan pelaut, kapal penumpang, garis beban dan muatan dan liability pemunya kapal bagi seluruh Malaysia. Yang Menteri, menstandarkan undang-undang saya rasa dalam keadaan tertentu merujuk juga kepada aspek-aspek dengan izin sovereignty, kedaulatan Sabah dan Sarawak. Kerana kekangan-kangan perundangan, sebab itu sehingga hari ini terbentuk dua persatuan undang-undang di Semenanjung dan juga di Sabah. Dan kita pun tahu di atas implikasi dengan izin Akta Civil Act, dia memberi ruang kepada Sabah dan Sarawak mempertahankan beberapa perundang-perundangan yang ditinggalkan, yang bersesuaian dengan pihak di keperluan Sabah dan Sarawak. Tetapi ini akan memberi implikasi bahawa yang Semenanjung pun sama, yang Sabah Sarawak pun sama, iaitu menstandarkan undang-undang. Yang Amat Menteri, saya juga ingin Amat Menteri menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini berapa banyak kes kecuaian maritim setakat ini yang berada di mahkamah, dan sejauh mana setakat hari ini sekiranya kita tidak memasukkan pindaan-pindaan yang kita cadangkan hari ini, ianya gagal ataupun tidak dapat ditangani dengan baik, terutama dari aspek kecuaian maritim, iaitu melibatkan pekerja, melibatkan pelaut yang saya katakan tadi. Apa lagi? Okey, akhirnya Yang Amat Menteri, di peringkat dasar ini juga saya menggesa kerajaan bahawa apabila industri perkapalan ini nak diangkat, kita pun melihat beberapa kegagalan di Tanjung Pelepas yang sepatutnya akan mampu, bagi saya tidak seperti yang kita dambakan. Satu. Yang kedua, saya yakin Labuan punya potensi untuk kita kembangkan dari segi aspek perkapalannya, berseiringan dengan agenda-agenda yang sedia ada, agenda-agenda ekonomi persisiran. Dan saya katakan di sini Yang Amat Menteri, kalau agenda Yang Amat Menteri di sini ingin mengadakan satu sistem perkapalan yang tata kelolanya, urus tabirnya lebih ketat, saya bersetuju. Kalau agenda undang-undang ini ialah untuk mempertingkatkan
hukuman kepada mereka-mereka yang telah merugikan rakyat Malaysia dari segi dana-dana hasil negara. Saya bersetuju. Dan saya ingin katakan Encik Menteri, kalau rang undang-undang ini juga bertujuan untuk orang kata menghukum mereka-mereka yang melakukan pencemaran, saya bersetuju. Tetapi ingin saya mohonkan Menteri, kenapa di pasal 7 dalam 7 itu di bawah muka surat 9 itu dengan izin, hanya yang di standard yang dikenakan kepada mereka-mereka yang melakukan pencemaran menunjukkan dengan REC itu, hanyalah satu dikatakan take reasonable measure. Menteri, saya pohon pada Menteri, pada jabatan, letakkan standard yang lebih tinggi. Mungkin dalam bahasa undang-undang mungkin the utmost dia kata best endeavor, maksudnya satu sistem yang lebih tinggi. Kalau reasonable measure ni satu tahap yang rendah. Maksudnya mereka-mereka yang melakukan pencemaran ini hanya melakukan perkara-perkara yang reasonable measure. Saya rasa Menteri, dalam suasana industri yang mewah, industri yang orang boleh menggunakan wang ringgitnya untuk mempertingkatkan kualiti, dalam industri yang boleh dilaborkan oleh mereka ini memastikan keselamatan. Dan yang lebih penting lagi Mak Menteri, saya setuju Menteri mengenakan insurans Menteri, kerana ini akan mempercepatkan proses dengan izin indemnification, membayar balik kepada kecuaian-kecuaian yang merugikan mereka-mereka yang membantu industri perkapalan negara ini. Terima kasih.